Allah Azza wa Jal mengingatkan kita di dalam Al-Quran tentang pendekatan dakwah, bagaimana Islam itu boleh sampai kepada orang lain dengan cara yang berkesan. Allah menyebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, maksudnya dengan kebijaksanaan, dengan wisdom sesungguhnya, dan berdebatlah dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihatlah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya, dan Dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jika engkau mengambil tindakan hukuman balas terhadap apa yang mereka lakukan, maka balaslah dengan kadar apa yang telah mereka buat kepadamu. Jika sekiranya kamu bersabar, maka yang demikian itu lebih baik untuk orang-orang yang bersabar. Allah Azza wa Jal apabila menghantar Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, Allah berikan mukjizat yang terbesar, iaitu Quran. Mukjizat yang tidak dapat diatasi oleh mana-mana manusia dari segi kehalusan bahasanya, dari segi balaghahnya, dari segi inti kandungannya. Al-Quran mencabar orang-orang Arab pada zaman itu berulang kali supaya mereka membuat hanya satu surah yang sebaik Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Jika sekiranya kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surah yang sama seperti Quran. Satu surah, sependek-pendek surah ialah seperti Inna a'tainakal kautsar. Satu surah seperti Al-Quran. Dan panggillah sekutu-sekutu kamu selain daripada Allah jika kamu orang yang benar. Jika kamu tidak boleh melakukannya, dan kamu memang tidak akan dapat melakukannya, takutlah kamu akan neraka. Sesungguhnya bahan api neraka itu adalah manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Mukjizat kehalusan Al-Quran dapat dirasai oleh kufar Quraisy kerana mereka pakar dalam bahasa Arab. Kemudian orang-orang yang tahu, yang mengkaji bahasa, dapat merasai nikmat mukjizat Quran. Namun apabila Islam itu disebarkan di negara-negara pada umat yang tidak mengetahui bahasa Arab, mereka tidak dapat melihat mukjizat Al-Quran di sudut bahasanya. Mungkin orang boleh bercerita tentang keindahan Al-Quran dari segi susunan irama dan bahasa, tetapi itu hanya cerita yang tidak dapat dirasai oleh umat-umat selain Arab, bahkan oleh umat Arab sendiri yang sebahagian mereka sudah mula pudar dengan kehalusan dan ketinggian bahasa. Apalagi mukjizat yang tinggal untuk membolehkan manusia itu merasai kehebatan Islam. Apalagi mukjizat yang tinggal
untuk membolehkan manusia merasakan ini adalah agama yang benar, yang menyentuh sanubari perasaan insani apabila ia berbicara kepada manusia. Quran hanya tinggal terjemahan di hadapan kaum-kaum dan bangsa-bangsa selain Arab. Mukjizat yang tinggal ialah mukjizat kehalusan akhlak dan budi orang-orang Islam yang dididik oleh Al-Quran. Maka kita dapati kaum-kaum selain Arab menganut Islam walaupun mereka tidak dapat memahami bahasa Arab, disebabkan kerana melihat kehalusan budi para pendakwah, tentera Islam, para duat, wakil-wakil Islam yang pergi ke negara-negara mereka. Inilah mukjizat yang tinggal di hadapan kaum Ajam, kaum yang tidak bercakap Arab. Inilah mukjizat yang ada hasil daripada didikan Al-Quran. Apabila orang Islam kehilangan juga mukjizat akhlak yang baik di dalam dakwah dan tutur kata dakwah, di dalam budi dan akhlak yang dipamerkan kepada orang bukan Islam, maka Islam tidak dapat berkembang. Tidak mereka memahami bahasa Arab, tidak dapat mereka melihat kesan Al-Quran terhadap kehidupan orang yang beriman dengan Quran yang agung itu. Nabi SAW, Al-Quran, sebab itu Al-Quran menyeru kepada dakwah dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik, hujah yang baik. Sebab itu Nabi SAW mempamerkannya dan menegaskan tentang tujuan kedatangan baginda. Dalam hadis yang selalu kita baca, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang makarim, akhlak yang mulia. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, sesungguhnya orang yang paling aku sayang, antara yang paling aku sayang dan dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat ialah mereka yang baik akhlaknya.